Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Abdul Rahman Raji di dalam Global Pertiwi yang bersiaran secara langsung di TV Pertiwi. Pada malam ini kita akan membincangkan mengenai pelan damai Israel Palestin yang merupakan satu pengkhianatan. Dan pada 28 Januari baru-baru ini, pengumuman yang dicanang-canangkan sebagai tawaran terhebat di abad ini ataupun deal of the century yang dibuat oleh Presiden Amerika Donald Trump bersama Benjamin Netanyahu, katanya ia merupakan satu pelan damai di antara Israel dan Palestin. Dan 181 muka surat dengan tajuk Motto Peace to Prosperity. Ini saya boleh tunjukkan kepada anda di luar. Ini adalah satu bentuk kertas kerja ataupun blueprint pelan damai yang dikatakan sebagai deal of the century yang dibuat oleh Presiden Amerika ini, yang dinyatakan sebagai sebuah tawaran yang terhebat. Namun kita mungkin boleh persoalkan di manakah tawaran yang sebenar yang boleh dikatakan yang dikatakan sebagai win-win di antara Israel dan juga Palestin. Dan sebenarnya mungkin ialah satu pelan untuk memaksa rakyat Palestin menerima penjajahan Israel. Dan pelan Trump ini adalah satu usaha untuk memecahkan wilayah Palestin di bawah penjajahan Israel dan menyerahkan kawalan keselamatan keseluruhannya sama ada di Gaza dan juga di kawasan Tebing Barat kepada struktur ketenteraan Israel. Dan pada malam ini kita akan sama-sama membincangkan mengenai deal of the century ini bersama dengan dua orang panel yang kita bawakan khas kepada anda pada malam ini. Jadi mungkin saya boleh perkenalkan di belah kiri saya ini, iaitu Encik Muslim Imran yang merupakan seorang rakyat Palestin dan pengerusi Organisasi Kebudayaan Palestin Malaysia. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Dan di sebelah sana bersama dengan kita iaitu Ustaz Abdullah Zaid Abdul Rahman yang merupakan Amir Ikatan Muslimin Malaysia ISMA. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat datang ke Global Pertiwi. Baik, kita akan mulakan perbincangan kita mengenai isu yang kita sebut mengenai deal of the century ini. Mungkin sebelum kita pergi kepada perbincangan tersebut, mungkin kita boleh memahami secara ringkas mengenai penjajahan Israel terhadap rakyat Palestin ini melalui kacamata seorang rakyat Palestin yang pernah hidup selama 18 tahun di Palestin sendiri, iaitu Encik Muslim yang mana membesar di Palestin. Bagaimana mungkin Encik Muslim boleh ceritakan kepada kita berkenaan kehidupan sebagai rakyat Palestin yang hidup di bawah penjajahan Israel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas invitation ke program ini. Kehidupan di Palestin tak beza daripada kehidupan mana-mana rakyat yang ada di bawah penjajahan. Penjajahan Israel tak lain daripada penjajahan ataupun kolonialisme yang ada dulu di Malaysia, yang ada di Indonesia, yang ada di negara-negara Islam sebelum ini. Tetapi penjajahan Israel sampai sekarang tak habis. Jadi misi rakyat Palestin adalah membebaskan negara Palestin dan mewujudkan negara Palestin yang tidak ada sekarang. Saya sendiri hidup di Palestin dalam 18 tahun, lahir di kota Hebron, Tebing Barat, dan saya sekolah di sana. Kehidupan rakyat Palestin di bawah penjajahan tak beza daripada kehidupan di bawah apartheid. Walaupun Israel penjajahan, tetapi mereka juga ada sistem ataupun polisi apartheid. Jadi kita, walaupun kita bayar cukai sama macam rakyat Israel, kita sudah berapa ribu tahun di tanah itu, tetapi kita asing oleh Israel daripada rakyat Israel, dan kita dapat treatment yang second class citizen kind of treatment. Jadi itu experience yang kita ada di sana. Satu gambaran mengenai bagaimana hidup di bawah penjajahan Israel, yang mana Encik Muslim sendiri telah melalui keadaan tersebut. Dan itu menjadi satu konflik yang berpanjangan yang akhirnya menyebabkan perang demi perang berlaku di kawasan Palestin dengan Israel. Dan bila mana datangnya satu pelan damai yang dicanangkan oleh Amerika melalui presidennya iaitu Trump pada 28 Januari
Dan kemudian daripada plan tersebut, bila mana kita baca, dan saya sendiri membuka kertas kerja tersebut, dan kita dapat lihat sebenarnya isi-isi kandungannya sebenarnya lebih bermatlamatkan untuk merampas pertamanya Baitul Maqdis dan juga merampas tanah-tanah hak milik rakyat Palestin. Dan kalau kita lihat bagaimana respon negara-negara umat Islam seperti Turki, seperti Saudi Arabia dan sebagainya, berpecah. Dan ada yang menyokong secara tidak langsung dan ada yang menolaknya secara jelas. Mungkin kita boleh faham tentang gambaran sebenar yang berlaku dalam Deal of the Century ini yang dicadangkan oleh Amerika dan Israel. Bagaimana pandangan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, bila kita sebut pasal penjajahan, kita faham secara mudah dulu bahawa tanah Palestin ini telah diambil, dirampas oleh Israel dan mendudukinya. Kemudian hasil daripada penjajahan ini, ramai di kalangan orang Palestin telah berhijrah keluar daripada Palestin. Sekarang ni lebih kurang 7 juta berada di luar dan 7 juta berada di dalam, sama ada dia berada di West Bank ataupun dia berada di di Gaza, dan bakinya di luar itu berada di merata tempat. Itu yang pertama. Kemudian tanah Palestin itu sendiri daripada daripada awal penjajahan sampai sekarang, sehingga sekarang baki yang diduduki oleh Palestin masih lagi diduduki oleh orang Palestin tak lebih daripada 12% di dalam bumi Palestin. Dan keputusan terakhir dalam 2017 dan bahkan sebelum itu lagi, Trump telah meletakkan Baitul Maqdis di bawah kedutaan dia di Baitul Maqdis, yang sebelumnya telah membahagikan Baitul Maqdis kepada timur dan barat, yang barat diberi kepada Israel dan timur diberi kepada Palestin. Jadi kita lihat itu keadaan yang terakhir yang ada. Kemudian datangnya plan damai ini. Jadi plan damai ini ingin menafikan itu semua. Mana menafikan hak kedaulatan negara Palestin, menafikan pemilikan Baitul Maqdis bagi pihak Palestin, menafikan tanah-tanah yang dirampas itu untuk kembali pada rakyat Palestin, dan menafikan orang yang dihalau keluar itu untuk balik semula ke tanah air mereka. Jadi deal ini dengan balasan, imbalan balasnya ialah Trump hasil daripada duit Saudi, hasil daripada duit daripada negara Islam, negara Teluk juga menghadiah ataupun membelanjakan, memperuntukkan 50 bilion sebagai imbalan balas kalaulah orang Palestin bersetuju untuk melupakan hak-hak mereka ini. Kemudian dengan menerima tawaran untuk membina untuk mereka satu negara yang maju, moden dan sebagainya di sempadan Palestin itu, di sama ada di Mesir ataupun di sempadan Jordan dan sedikit dalam tanah Palestin yang sedia ada. Jadi mereka menawarkan kalaulah orang Palestin setuju meninggalkan hak-hak mereka itu, mereka akan diberi satu plan pembangunan yang hebat, yang moden, yang maju, disokong oleh seluruh dunia. Jadi gambaran tawaran itu agak lumayanlah untuk diterima oleh orang Palestin. Jadi orang Palestin berdepan dengan pilihan, sama ada dia nak kekal dengan identiti dia, perjuangan dia, ataupun mereka akan menerima maknanya apa yang mereka buat selama ini yang untuk mendorong supaya orang Palestin menerima, dan mereka menyangka bahawa sudah sampai masanya mungkin setelah tekanan, kepungan dan sebagainya, orang Palestin akan mengalah. Itu jangkaan mereka, lalu mereka mengemukakan cadangan yang seperti itu. Jadi ia seolah-olah rakyat Palestin terpaksa membayar kedaulatan mereka sendiri, hak mereka sendiri untuk hidup, untuk beridentitikan dengan satu negara, untuk mendapatkan secebis ekonomi untuk mereka terus hidup. Jadi itu bagi saya satu tawaran yang sangat jauh untuk difikirkan dan boleh diambil. Dia beri satu tanah ganti daripada plan asal yang kita dengar yang kita baca sebelum ni, dia beri tanah ganti. Dan sekarang ni pun sudah dibangunkan di Sinai, di semenanjung Sinai dan sebagainya. Jadi mereka memperuntukkan duit untuk pembangunan di situ. Maknanya kalau Gaza sekarang ni yang dikepung, tak cukup air, tak cukup elektrik, tak cukup makan, tak cukup minum, kan? Kalaulah orang Palestin nak kesenangan, fikir untuk hidup mewah macam orang lain, nak hidup macam negara lain,
kan. Terimalah offer ini walaupun mereka terpaksa ataupun apalah sangat bumi itu. Kalau nak Palestin, ini pun tanah juga boleh diberi, boleh diganti. Soal itu mantik dia, itu logik dia. Maknanya apa penting sangat nak tanah itu, kan? Ini pun boleh, asalkan kamu terima yang ini dan kamu boleh duduk di situ dan kamu boleh hidup maju macam New York dan sebagainya, kan? Dan seolah-olah daripada tawaran itu bukan sahaja Israel dan Amerika cuba menafikan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat Palestin, bahkan mereka cuba untuk menguasai keseluruhan tanah, udara dan juga air yang dimiliki asalnya oleh rakyat Palestin itu sendiri. Dan kalau kita boleh lihat daripada tawaran yang dibuat pada 28 Januari itu, dan kita boleh katakan pada tarikh yang sama juga yang mana Netanyahu dan juga bersama dengan Trump mengisytiharkan tawaran tersebut. Tarikh itu juga adalah sebenarnya tarikh yang juga Netanyahu telah pun didakwa oleh peguam mengenai isu kes skandal rasuah ni. Dan Trump juga bakal menghadapi pilihan raya terdekat. Adakah ini satu kebetulan ataupun sebenarnya satu tawaran yang dikemukakan ini, deal of the century ini adalah satu usaha untuk mereka cuba untuk mengalihkan perhatian tentu secara politik? Bagaimana pandangan? Saya rasa deal of the century ini ada berkaitan dengan situasi Trump dan situasi Netanyahu sendiri. Dua-dua masa tu ada masalah politik di Israel dan di Amerika. Trump masa tu ada impeachment yang tak berjaya dan Netanyahu ada corruption case, kes rasuah yang sampai sekarang tak selesai lagi. Jadi dua-dua perlu plan damai yang mereka boleh jual untuk internal consumption. Di Israel, walaupun Netanyahu sampai sekarang tak menang pilihan raya, tetapi setiap kali ada pilihan raya, dia akan mengumumkan dia sebagai Perdana Menteri Israel yang pertama yang berjaya membuka hubungan dengan negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Jadi deal of the century ini is basically for local consumption untuk Trump dan Netanyahu. Dan dua-dua pemimpin ini percaya plan ini tidak akan berjaya sebagai plan damai. It's not a peace process or a peace plan. It's a list of developments. Mereka rasa macam status quo akan bersambung dan mereka mau impose beberapa syarat ataupun beberapa situasi di dalam tanah Palestin, antaranya cancellation of the right of return. Kalau kita baca dalam plan Trump ini, pelarian Palestin yang sudah ada di luar Palestin mungkin lebih kurang 70 tahun tidak akan dapat kembali ke Palestin. Mereka akan settle down di negara-negara yang lain dan isu Jerusalem akan selesai, tetapi cara yang baru, Jerusalem ataupun Baitul Maqdis akan kekal di bawah kontrol Israel. Isu kedaulatan akan habis sebab negara Palestin tidak akan ada tentera ataupun lapangan terbang ataupun port ataupun access to the outside world. Jadi plan ini saya rasa adalah macam list of requirements. Mereka mahu bagi kita peluang untuk hidup di tanah itu di bawah kedaulatan Israel, tetapi mereka ada beberapa syarat yang mereka bagi kita. Pelarian tak boleh kembali ke Palestin dan Baitul Maqdis ada di luar. Rakyat Palestin boleh wujudkan, kalau kita baca dalam plan Trump, rakyat Palestin boleh wujudkan kota baru yang bernama Baitul Maqdis ataupun Al-Quds ataupun apa-apa nama yang mereka suka di luar kawasan asal Baitul Maqdis. Jadi it's a list of itu satu persoalan yang menarik bila mana kesan daripada perjanjian ini adalah Baitul Maqdis ataupun Al-Quds berada kawalan sepenuhnya di bawah Israel. Walaupun hakikatnya sekarang memang sudah dikawal pun, tetapi mereka lebih untuk legitimate kawasan Al-Quds tersebut. Dan adakah ini memberikan satu perubahan di dalam aspek perjuangan umat Islam secara keseluruhan?
mereka mau ambil Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Sekarang walaupun Jerusalem ada di bawah kawalan Israel, tetapi Masjidil Aqsa masih di bawah Jordan administration. Yang aturkan semua di Al-Masjidil Aqsa adalah kerajaan Jordan. Jadi sekarang mereka mau ambil kontrol ataupun kawalan di dalam Masjidil Aqsa sendiri juga. Dikawal oleh tentera Israel. Daripada tahun 1995, Hakam ataupun Rabbi Israel sudah mengeluarkan fatwa untuk memberi peluang untuk orang-orang Yahudi pergi sembahyang di dalam Masjidil Aqsa. Daripada zaman itu sampai sekarang, setiap hari ada rombongan Yahudi yang masuk Al-Masjidil Aqsa yang clash dengan umat Islam di dalam Masjidil Aqsa. Di bawah Al-Masjidil Aqsa sudah ada 37 terowong yang ada beberapa kuil Yahudi di bawah struktur Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Jadi saya rasa kalau plan ini berjaya, insyaAllah tak berjaya, tapi kalau plan ini berjaya, Masjidil Aqsa sendiri akan jadi macam Masjidil Haram Al-Ibrahimi di kota Hebron. Masjid Ibrahimi di Hebron, di Al-Khalil, sekarang jadi kuil dan masjid. Ada waktu untuk umat Islam semayang, ada waktu untuk rakyat Israel yang Yahudi masuk dan semayang di sana. Dan teritori masjid itu sudah dibahagikan, satu portion untuk orang Yahudi, satu portion untuk orang Islam. Jadi mereka mahu memajukan plan ini di dalam Masjidil Aqsa Mubarak. Itulah kenapa umat Islam harus sedar dan menolak plan ini. Dan kalau kita lihat, Masjidil Aqsa adalah satu tempat tersuci umat Islam yang ketiga selepas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan tempat di mana berlakunya sejarah Isra' Miraj. Jadi bagaimana Ustaz berpandangan terhadap perubahan yang berlaku di dalam kesan daripada Deal of the Century ini terhadap kedudukan Al-Quds dan Masjidil Aqsa bila diambil secara penuh, secara mutlak oleh kerajaan Israel? Yalah, ini satu kehilangan lah kepada umat Islam, tapi kita kena faham, bagi saya kena penting di sini apa yang sedang berlaku sekarang harus difahami oleh umat Islam seluruhnya. Sebenarnya Israel ni dia ada dua pelan. Yang pertama, dia mendirikan kerajaan Israel di Palestin. Yang kedua, menguasai dunia melalui Zionism. Dan dua-dua ni berjalan serentak. Dan kalau kita tengok hari ini, di waktu mana Trump mengisytiharkan pelan damai ini, seolah-olah menyerahkan sepenuhnya Palestin kepada Israel secara rasmi, diiktiraf oleh Badan Antarabangsa. Maknanya Badan Antarabangsa akan mengiktiraf itu tanah negara Israel. Tidak ada lagi pengiktiraf kepada PLO dan sebagainya, tidak ada milik lagi. Tapi dalam masa yang sama, apa yang berlaku pada negara Arab? Sebuah negara Arab telah dijatuhkan. Tidak ada kuasa negara Arab yang mewakili umat Islam. Negara-negara Teluk, hampir keseluruhannya negara Teluk kecuali Qatar, telah mengiktiraf Israel, telah melakukan tatbik, telah melakukan normalisasi dengan Israel. Yang terkini Maghribi pun nak melakukan normalisasi. Sudan yang terakhir normalisasi. Saudi yang semua orang tak percaya telah melakukan normalisasi. Jadi semua negara ini melakukan normalisasi berdasar kepada kempen Zionism. Mana Zionism telah menyediakan menguasai dunia dan menyediakan dunia untuk menerima keadaan ini. Jadi sama ada yang tinggal berdepan dengan isu ini sekarang ialah rakyat, masyarakat, umat. Tapi secara rasmi beberapa negara Islam sahaja, beberapa pemimpin negara Islam sahaja yang masih bertahan untuk menolak mengiktiraf negara Israel. Secara amali, secara praktikal, banyak sudah negara yang menerima. Jadi poin kita di sini, kalaulah ini berlaku bermakna kita umat Islam akan kehilangan besar. Maknanya mereka memaksa kepada kita satu peta baru dunia. Bukan sahaja hilang Baitul Maqdis, tetapi satu peta baru dunia yang akan berlaku. Maknanya kita sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan kesan daripada ini juga ialah kepada Hamas secara direct atau kepada Muqawamah secara langsung. Sebab sistem baru ini tidak mungkin akan menerima satu badan
antarabangsa yang bersenjata untuk duduk dalam satu sistem yang sedang dibangunkan sekarang. Itu satu kupasan yang menarik bila mana Ustaz menyebut mengenai pemerintahan dunia Zionism melalui apa yang cuba dicarangkan melalui Deal of the Century ini, dan bagaimanakah ia memberi kesan kepada rakyat Malaysia di sini. Dan mungkin kita boleh kupas mengenai isu itu selepas kita kembali daripada iklan selepas ini. Didiklah anak kamu dengan zaman yang bukan zaman kamu. Malignant. Secara automatik saya tahu ia adalah kanser. Jaundice yang tinggi boleh mengakibatkan kerosakan kepada fungsi otak. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan itu Dunia adalah Wanita sebahagian musim daripada- kedua meliputi isu semasa, keluarga, kesihatan dan banyak lagi topik yang menarik. Saksikan setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di TV Pertiwi. Kita cuba mendalami balik sebenarnya Islam tu apa, agama tu apa. Allah nak berikan kepada kita satu agama Islam yang sifatnya sumun. Kita akan dapati Islam ni mampu diamalkan oleh sesiapa saja. Fitrah manusia ini mengesakan Allah. Hubungan seorang mukmin, seorang Muslim dengan orang kafir. Kembali bersama dengan dua orang panel kita membincangkan mengenai Deal of the Century. Dan sebentar tadi kita telah membincangkan mengenai bagaimana peranan Zionism di dalam menguasai dunia dan bagaimana ia memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Jadi bagaimana Ustaz berpandangan mengenai Deal of the Century ini? Dia ada satu perancangan yang sebenarnya luas dan lebih lagi daripada sekadar geografi di Palestin dan memberi kesan kepada rakyat kita. Ya, kalau kita tengok politik antarabangsa sebenarnya ada kita lihat satu plan, satu percubaan untuk memaksakan plan baru kepada dunia. Kan? Jadi kalau kita tengok bagaimana kesan kepada bagaimana dia boleh berlaku pada kita di Malaysia, kita kena balik pada sejarah sikit. Di waktu Yahudi ni adalah golongan minoriti di dunia. Tapi mereka mahu menguasai dunia. Tapi macam mana mereka menguasai dunia? Saya sebutkan tadi dua cara. Yang pertama, dia dirikan kerajaan Israel di Palestin. Yang kedua, Zionism. Melalui Zionism, mereka membawa fahaman-fahaman liberalism. Yang liberty, equality dan fraternity. Bagaimana liberty, equality dan fraternity ini telah dapat berjaya meleburkan identiti orang-orang di Eropah, termasuk di Amerika. Oleh apabila orang di Eropah dan Amerika ini meleburkan identiti mereka, mereka tidak lagi memiliki jati diri. Mereka tidak lagi mempunyai perjuangan untuk mempertahankan hak mereka di negara mereka. Kerana mereka sudah liberal, mereka sudah hilang identiti. Tak kisah, kan? Kalau kita tengok dalam pengaruh liberty, equality dan fraternity ni ke atas dunia, kita semua bangsa dunia, hampir-hampir semua bangsa dunia telah meleburkan identiti mereka. Satu bangsa saja yang tak leburkan, iaitu Israel. Dan mereka pertahankan bangsa mereka dengan undang-undang antisemitik. Kan? Undang-undang antisemitik. Orang lain boleh lebur semua, tapi dia je tak boleh lebur. Satu bangsa saja tak boleh lebur. Jadi kalau kita adaptasi apa yang berlaku di Malaysia, orang Melayu apabila kita mengadaptasi fahaman liberal, fahaman pluralisme agama dan sebagainya ni,
kita automatik akan meleburkan identiti kita. Bila kita meleburkan identiti kita, kita menyisihkan agama dan bangsa daripada rancangan hidup kita. Pandangan politik kita. Bagaimana kita mengatur kenegaraan kita, kita sisihkan. Bila kita sisihkan pandangan kita pada agama, hubungan kita dengan agama, hubungan kita dengan bangsa kita, kita boleh menerima orang bukan orang lain memerintah kita. Orang lain menguasai negara kita. Walaupun orang itu minoriti. Satu kumpulan minoriti, satu bangsa minoriti boleh menguasai kita. Sebab kita telah lebur, identiti kita telah lebur. Strategi yang sama telah digunakan oleh Israel, Yahudi di Eropah. Walaupun mereka bilangnya kecil, tetapi oleh kerana bangsa-bangsa di sana telah meleburkan diri mereka, tidak kisah lagi dengan apa bangsa pun, lalu mereka boleh menerima golongan yang kecil ini telah menguasai ekonomi mereka. Bagaimana Yahudi menguasai mereka, menguasai Rumah Putih, menguasai CIA, menguasai Kongres, semua sekali. And deal of century ini, siapa yang buat? Jared Kushner. Kushner siapa dia? Penasihat Trump ni. Seorang Yahudi. Jadi mereka yang plan, mereka yang mengatur, walaupun mereka sedikit. Tapi kenapa benda ni boleh diterima oleh orang Amerika? Kerana mereka sudah tidak ada identiti. Amerika tidak ada apa-apa. Siapa Amerika? Tidak tahu. Kan? Begitu je kita kalau dah di Malaysia, kita sudah tidak lagi kita menerima. Sebenarnya inilah sebab itu kita kena faham betul-betul apa implikasi liberalisme, pluralisme agama dan sebagainya, humanisme dan sebagainya ni kepada jati diri kita dan akibatnya kepada negara kita dan masa depan kita. Bermakna itu adalah satu bentuk penjajahan secara terancang yang mana juga berlaku di negara kita sendiri, yang mana kalau adanya wujud usaha-usaha secara walaupun daripada golongan minoriti tapi cuba untuk mendominasi keadaan dan politik dan ekonomi melalui satu cara yang dibuat seperti mana dibuat oleh Yahudi dan telah terjadi. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku pada kita sekarang. Kepada orang Melayu sekarang, kenapa orang Melayu menerima bangsa lain menguasai ekonomi negara mereka? Kan? Kerana liberalisme, kerana mereka telah diliberalkan. Kenapa mereka menerima orang lain ini memerintah negara mereka? Kerana dia telah diliberalkan. Dan jelas sekali, kita tak perlu analisa yang terlalu jauh untuk memahami bahawa mereka yang mendokong fahaman ini adalah penganut fahaman liberal ini. Kan? Fahaman liberal dan pluralisme agama ini. Mereka inilah yang mempelopori dan mereka ini telah membawa akibat yang sangat buruk pada negara kita sendiri. Jadi seolah-olah persoalannya, adakah Malaysia pada hari ini mampu untuk menjadi nasib seperti yang berlaku di Palestin sekiranya keadaan ini berterusan? Kalau seruan saya selalunya, kita perlu mempunyai keutuhan jati diri. Sebagaimana rakyat Palestin mempunyai keutuhan, macam mana mereka tidak bertolak ansur untuk meninggalkan negara mereka, tidak mahu tetap mempertahankan hak mereka untuk kembali dan mempertahankan Baitul Maqdis. Sebenarnya geran tanah Israel yang milik Palestin masih ada, tersimpan sebenarnya. Kan? Mana jika sekiranya mereka dibenarkan untuk balik, mereka akan dapat semula tanah mereka yang dirampas oleh Israel. Jadi semangat yang mereka untuk memperjuangkan Palestin, mempertahankan walaupun berpuluh tahun telah berlalu, adalah jati diri mereka. Jika sekiranya mereka telah lebur, kalaulah maknanya Barat berjaya masuk ke Gaza dan meleburkan identiti orang Gaza ataupun orang Palestin di West Bank dengan apa cara, nescaya rancangan mereka akan berjaya. Orang akan buang Hamas. Orang akan pejuang Palestin akan ditolak oleh rakyat dia. Kan? Kerana mereka mahu hidup seperti liberal, secara liberal sebagaimana orang lain. Apa salahnya? Saya dapat melihat Hamas ini sebagai satu faktor yang utama di dalam mempertahankan jati diri dan mempertahankan kedaulatan rakyat Palestin di dalam menghadapi tantangan kuat daripada Israel ini sendiri. Tapi bila mana datangnya Deal of the Century ini, yang mana kita dapat lihat isi kandungannya mempunyai beberapa klausa-klausa yang menyentuh kepada cuba untuk menjadikan Hamas ni sebagai satu kelompok yang tersendiri daripada perjuangan rakyat Palestin itu sendiri.
Jadi adakah pada pandangan Encik Muslim, Hamas akan menghadapi satu tantangan yang baru, tantangan yang lebih kuat daripada sebelum ini? Saya rasa selepas Trump mengumumkan plan damai ataupun deal of the century ini, semua gerakan pertahanan Palestin ataupun perlawanan di Palestin sudah tekan, dan dalam masa yang akan datang ada tekanan yang lebih susah dan lebih kuat. Dalam 3 tahun yang lalu, Trump sebelum mengumumkan plan Kushner ataupun plan abad ini, sudah pressure pelarian Palestin. Dia letak pressure atas UNRWA. Dia sudah letak pressure atas isu Baitul Maqdis dan mengumumkan Baitul Maqdis sebagai satu ibu kota untuk Israel. Dan mereka cuba tekan gerakan-gerakan perlawanan Palestin dengan banyak cara. Satu cara adalah cara financial. American Treasury sudah mengumumkan beberapa tokoh-tokoh Hamas dan perlawanan Palestin sebagai teroris, international terrorist di dalam senarai mereka. Dan satu cara yang lain adalah United Nations. Sebelum 2 tahun, kerajaan Amerika Syarikat cuba di dalam United Nations General Assembly push for a vote untuk mengumumkan Hamas dan gerakan-gerakan resistance Palestin sebagai kumpulan teroris. Tetapi alhamdulillah vote itu tak berjaya. Tetapi mereka akan saya rasa tambah pressure dalam masa yang akan datang kalau Trump menang pilihan raya yang hujung tahun ini, dan kalau Netanyahu berjaya dilantik sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya yang sudah selesai. Saya rasa tekanan terhadap resistance di Gaza dan di Palestin akan jadi sangat lebih kuat. Dan kita perlu sokongan umat Islam untuk mempertahankan kumpulan-kumpulan resisten di Palestin. Itu saya melihat bila mana datangnya Deal of the Century ini, dia cuba untuk menangkis ataupun mengeluarkan keadaan yang sedang berlaku ini, bila mana mereka cuba untuk menyenaraikan Hamas dalam kumpulan teroris tapi tidak disokong oleh gerakan antarabangsa. Jadi bila mana Deal of the Century ini diterima, bermakna rakyat Palestin seolah-olah menolak gerakan Hamas ni, dan gerakan antarabangsa boleh menyenaraikan juga Hamas ini sebagai satu gerakan teroris. Jadi adakah persoalannya ni, adakah Hamas pada pandangan Ustaz menyedari hal ini dan boleh menjangkakan satu tindak balas yang lebih baik? Bagaimana pandangan Ustaz? Kena tanya orang Hamas. Tapi bagi saya tak boleh cakap atas nama Hamas, tapi bagi saya sentiasa mengingatkan kawan-kawan daripada Hamas supaya memahami perkara ini dalam skop yang lebih luas. Dan jangan melihat, kadang-kadang mereka melihat pertembungan itu di antara rakyat Palestin dengan Israel di sana. Dan jadi ini adalah satu yang silap. Mereka sebenarnya berdepan dengan satu kerangka antarabangsa, kepungan antarabangsa yang menyeluruh, yang menyusun ini semua. Jadi kalaulah berlaku perkara yang seperti itu tanpa Hamas bersedia dengan plan yang lebih besar, khususnya melibatkan umat Islam, bukan sahaja masyarakat awam tetapi juga melibatkan pemerintah, penguasa-penguasa di negara umat Islam. Kita di peringkat luar, selain daripada Israel, di peringkat luar, apa yang dihadapi oleh Palestin, yang menjejaskan Palestin ialah masalah pemimpin dunia Islam ni, negara-negara Islam ni kebanyakannya ialah boneka. Kebanyakannya ialah proksi. Mereka memainkan peranan ejen kepada Zionism. Jadi pada satu masa mereka melihat umat Islam, penentang umat Islam kuat. Mereka telah pun sebenarnya mengadakan hubungan dengan Israel, tetapi tidak menzahirkan kerana takut penentangan daripada rakyat. Tetapi hari ini apabila rakyat
kelihatan masyarakat umum ataupun ummah kelihatan lebih lemah, maka mereka secara tidak segan silu telah menzahirkan hubungan mereka yang resmi dengan Israel. Jadi Hamas perlu bertindak, perlu memahami situasi ini dan bertindak setimpal. Kan? Dia tidak boleh bergantung semata-mata kepada sokongan. Sebab nanti kalaulah Hamas disenaraikan, hitamkan dan sebagai teroris, orang membantu Hamas pun akan menjadi teroris. Dan kalaulah pemimpin negara itu, negara umat Islam itu adalah proksi ataupun boneka kepada Israel, dia akan bekerjasama dengan badan antarabangsa untuk menekan. Jadi keadaan ini akan menjadi lebih sukar pada masa akan datang. Sebab itu saya secara terus terang menasihatkan mereka secara tidak putus supaya mengambil langkah yang sewajarnya, langkah yang patut, yang wajib. Kan? Dipulanglah pada mereka, saya rasa mereka mempunyai hubungan diplomatik yang baik, networking yang bagus dan sebagainya. Mereka tidak harus meninggalkan peluang ini. Apa yang saya cakap ni satu isu yang agak sensitif. Kalau Hamas tidak ambil tidak sambutnya dengan baik, cakap saya ni rugi sajalah. Maksudnya tidak patut saya cakap. Ini sebenarnya menjadi satu kerisauan bagi kita sebagai umat Islam, yang mana Hamas merupakan antara batin terakhir mempertahankan Al-Aqsa. Dan bila mana Ustaz menyentuh mengenai proksi ataupun bagaimana peranan yang dimainkan oleh kepimpinan Arab ataupun umat Islam, mungkin kita boleh buka kepada satu gambaran adakah isu-isu dan konflik berlaku di Timur Tengah seperti perang Syria yang berlakunya perang proksi dimainkan oleh beberapa negara-negara umat Islam sendiri, perang di Yaman dan juga Arab Spring. Adakah itulah satu bentuk grand design yang disusun oleh Israel sendiri, Zionis sendiri, untuk menguncang-kacirkan keadaan Timur Tengah dan ke arah untuk mengekalkan hegemoni Israel di situ? Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, itu tafsiran yang paling dekat. Itu tafsiran yang paling dekat, iaitu menjadikan negara umat Islam ini huru-hara, paling kurang huru-hara. Dan saya fikir akan datang mereka akan buat satu pemetaan semula. Satu pemetaan semula menjadi negara-negara kecil yang menerima duduk dalam komuniti antarabangsa yang menerima Israel, yang telah menerima tatbik, menerima normalisasi dengan Israel. Jadi satu peta baru akan terbentuk tidak lama lagi secara paksa. Secara paksa. Kalau sebelum ni kita bercakap tentang demokrasi, pilihan rakyat dan sebagainya, tapi akan datang maknanya kita kemungkinan berlaku dengan cara paksa. Saya membaca pilihan kenapa Trump dilantik menggantikan Obama contoh. Bagi saya Trump ni bukanlah pembuat dasar. Orang siapa yang faham politik Amerika, dia faham bahawa Trump bukan pembuat dasar, tetapi orang yang dibawa untuk dikemukakan untuk yang sesuai dengan satu-satu fasa. Jadi sekarang dia nak paksakan sesuatu. Jadi dia bawalah pemimpin yang brutal macam Trump. Kan? Orang cakap kita duk tengah mabuk demokrasi, suara rakyat huha kita fikir orang akan dengar. Mari orang macam Trump, mana nak dengar? Trump tak dengar, Trump brutal. Demokrasi, suara rakyat, dia buat tak peduli dia je. Jadi dia datang pada waktunya untuk memaksa satu agenda. Jadi itu adalah satu keadaan yang kita risaukan, dan mungkin kita boleh lihat lagi keadaan dan situasi di kawasan Timur Tengah tersebut selepas kita kembali selepas ini. Kita cuba mendalami balik sebenarnya Islam tu apa, agama tu apa. Allah nak berikan kepada kita satu agama Islam yang sifatnya syumul. Kita akan dapati Islam ni mampu diamalkan oleh sesiapa saja. Fitrah manusia ini mengesakan Allah. Hubungan seorang mukmin, seorang Muslim dengan orang kafir.
Didiklah anak kamu dengan zaman yang bukan zaman kamu. Malignant. Secara automatik saya tahu ia adalah kanser. Jaundice yang tinggi boleh mengakibatkan kerosakan kepada fungsi otak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan itu Dunia adalah Wanita sebahagian musim daripada kedua meliputi isu semasa, keluarga, kesihatan dan banyak lagi topik yang menarik. Saksikan setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di TV Pertiwi. Kita cuba mendalami balik sebenarnya Islam tu apa, agama tu apa. Allah nak berikan kepada kita satu agama Islam yang sifatnya sumul. Kita akan dapati Islam ni mampu diamalkan oleh sesiapa saja. Fitrah manusia ini mengesakan Allah. Hubungan seorang mukmin, seorang Muslim dengan orang kafir. Kembali semula bersama dengan dua orang panel kita pada malam ini membincangkan mengenai Deal of the Century, dan bersama dengan kita Cik Muslim Imran yang merupakan juga seorang rakyat Palestin yang pernah hidup di Palestin di bawah penjajahan Israel. Dan kalau kita pergi melihat kepada bagaimana perjuangan rakyat Palestin untuk menghadapi keadaan-keadaan di mana Israel menjajah dan penjajahan itu berterusan dan bertambah. Jadi kalau kita lihat, ia bukan sekadar isu yang cuba diperjuangkan oleh rakyat Palestin sahaja, tetapi ia juga diperjuangkan oleh umat Islam, terutamanya masyarakat Arab serantau. Adakah masyarakat Arab ketika ini mempunyai satu kemampuan untuk bersatu dan mempunyai satu perancangan jangka masa panjang menghadapi keadaan ini? Isu Palestin adalah isu internasional. Isu ini bermula sejak Perang Dunia yang Pertama. Dan sampai sekarang tak habis sebab ada banyak faktor, antaranya faktor internasional, faktor antarabangsa. Kuasa dunia macam Amerika dan Rusia ada interest di konflik ini. Jadi rakyat Palestin sendiri tak boleh bebaskan Palestin kalau tidak ada bantuan dari luar, daripada seluruh dunia, khususnya daripada seluruh umat Islam. Kalau kita fikir tentang situasi di Palestin daripada segi ini, kita akan faham apa yang berlaku di Timur Tengah sekarang. Saya tak suka konspirasi teori, tetapi kalau kita tengok apa yang berlaku di Timur Tengah daripada sejak tahun 2003, masa George Bush masuk Iraq, penjajahan Amerika di Iraq sampai sekarang, kalau kita tengok situasi dari segi ini, kita akan rasa ada grand design untuk Timur Tengah, untuk negara-negara Arab dan negara-negara Islam di sana. Negara-negara Islam di Timur Tengah ditekan oleh Bush untuk demokrasi, untuk political freedoms. Dan bila negara-negara itu ada pilihan raya, Amerika tolak. Sebab Sebab the result of the election bukan apa yang Amerika harap. Di Palestin contohnya di tahun 2006, Amerika tolak the result of the election, pilihan raya yang monitored by Americans, tetapi Amerika Syarikat tolak natijah pilihan raya di Palestin. Selepas itu, kalau kita tengok Arab Spring, walaupun umat Islam di seluruh Timur Tengah rasa mereka mahu freedoms dan demokrasi, tetapi selepas 2 ataupun 3 tahun, kuasa dunia yang sudah sedia untuk handle situasi macam ini adalah faktor pertama yang kontrol situasi di Timur Tengah. Selepas tahun 2013 sampai sekarang, grand design ini berjaya. Amerika sudah berjaya tukar beberapa kerajaan di Timur Tengah, dan beberapa kuasa Arab macam Iraq, Syria, Mesir sudah jatuh, dan beberapa negara Arab ada perang saudara, Libya, Yaman dan lain-lain. Jadi negara mana yang tinggal sebagai regional superpower sekarang? Israel.
Tidak ada negara lain di Timur Tengah yang ada kuasa ataupun capabilities to claim to be the hegemon in the Middle East. Negara Turki dan Iran yang ada banyak kuasa juga ada banyak masalah sendiri, economic dan konflik-konflik yang saya rasa kadang-kadang dua negara ini ditekan untuk masuk campur dalam perang saudara di Syria, Iraq dan lain-lain untuk mereka jatuh. So that Israel kekal sebagai regional superpower di Timur Tengah. Mengekalkan hegemoni dan mereka berjaya menjadi hegemoni sekarang di Timur Tengah, cara keras dan cara soft power juga. Isu normalisasi yang kita sebut tadi. Sekarang Israel sudah memajukan plan normalisasi dengan banyak negara Arab dan negara Islam di Timur Tengah. Jadi umat Islam harus sedar kalau kita tidak tolak plan yang sudah ada untuk Timur Tengah ini, negara-negara kita akan jatuh juga. Plan Trump ada dua bahagian ataupun two chapters. Satu untuk Palestin. Itu yang sudah diumum oleh Trump di Rumah Putih. Tapi ada satu lagi plan yang mereka tidak akan mengumumkan. Itu plan untuk Timur Tengah, untuk negara-negara Arab dan Islam di Timur Tengah. Normalisasi dengan Israel menjadi superpower di Timur Tengah. Jadi kita kena sedar dan kita kena tolak plan-plan ini. Di Palestin alhamdulillah gerakan Hamas, Islamic Jihad dan lain-lain sudah menentang. Tetapi di seluruh umat Islam itu the role of the civil society, Islamic movements and political parties, mereka harus sedar apa yang berlaku. Dan ini sebenarnya adalah satu usaha yang masih di peringkat awal, yang mana kalau kita lihat daripada Greater Israel Plan, yang mana mereka cuba untuk menguasai bukan sahaja di tanah Palestin itu, tetapi daripada melibatkan tanah di Mesir dan di Iraq. Dan ini adalah satu gambaran bagaimana adakah normalisasi yang cuba diwujudkan dalam fasa sekarang boleh membawa kepada hasil yang jauh kita tidak boleh jangka, ataupun membawa kepada kesan ataupun membawa kepada natijah yang cuba mereka impikan dalam Greater Israel tersebut. Bagaimana pandangan Ustaz? Kalau kita tidak ada ataupun tidak berlaku satu kebangkitan segera di kalangan umat Islam, benda ni boleh berlaku. Perkara ni boleh berlaku. Mana kalau tidak ada kebangkitan dan tidak ada campur tangan Tuhan, campur tangan Tuhan datang untuk menghalang, logiknya dia akan berlaku. Format yang ditawarkan kepada Palestin ni, format yang sama akan ditawar kepada Syria. Mana kalau Syria nanti nak bangunkan negara sendiri, dah runtuh, nak bangun negara sendiri, dia akan bergantung sepenuhnya kepada hutang luar negara, bantuan daripada luar. Jadi bantuan daripada luar ini bersyarat. Apa syarat dia? Mesti menerima Israel. Secara ringkaslah, dia adalah pendetilan dia, tetapi simple tawar menawarnya, dia mesti menerima dan mengiktiraf Israel. Kalau Yaman nak bangkit semula, begitu juga dia perlu bantuan. Bila dia nak dapat bantuan untuk bangun semula, dia akan menerima bantuan bersyarat. Kalau esok diberi kemerdekaan kepada Palestin nak bina apa semua, begitu juga Palestin memerlukan bantuan. Jadi kalaulah kita cabaran sangat besar. Mana kalaulah kita kata kita tak mau terima, kita nak bangun negara sendiri, masyarakat kita tidak bersedia macam sekarang, nak satu yang hebat, yang mewah, yang cepat, kita tak mungkin boleh bertahan dengan mana kita nak kata kita biarlah kita hidup miskin pun asalkan identiti kita terjaga. Itu satu tawaran yang sangat sukar untuk dipertahankan. Dan sebab itu maknanya bagi saya, umat Islam perlu memperbetulkan politik tempatan. Politik tempatan ni perlu. Di peringkat civil society, di peringkat masyarakat dan sebagainya, memang itu satu hal lah. Tapi di peringkat politik regional setempat, negara-negara umat Islam perlu juga diperbetulkan. Kita tak perlu tak menuntut siling yang terlalu tinggi dalam hal ini, tapi kita paling kurang negara ini
tidak lagi menjadi negara proksi ataupun negara boneka. Negara boneka hari ini, Amerika di Afrika, di negara-negara di Afrika telah tukar negara. Untuk melaksanakan plan dia sanggup tukar kerajaan. Contoh yang mudah dekat yang kita tahu, Sudan. Dan masa beberapa hari saja dia telah tukar. Naik kerajaannya pro. Dengan simple saja. Dulunya 20 tahun, berapa puluh tahun diperintah oleh anak-anak Harakah Islamiah. Tapi dalam masa 2-3 hari, dia dah tukar kepada kerajaannya pro dia. Jadi kalau kita tak ada kesedaran, kefahaman yang betul-betul dalam hal politik antarabangsa ini, negara Islam akan ditelan satu demi satu dan qadiyah Islam, isu Islam dan projek Islam begitu juga akan mati. Sebab itu saya tapi ialah suara saya tak pergi jauh, lidah saya tak panjang, tapi saya sentiasa menyeru supaya satu kesedaran segera, tindakan segera yang diambil oleh anak-anak ataupun mereka yang khususnya gerakan Islam di kalangan ummah Islam ni, supaya tidak meraba-raba lagi. Jangan secara keseluruhan saya punya hukuman, saya cakap mereka ni semua meraba-raba tahta tentu hala, kan? Sedangkan kita berada keadaan yang sangat cemas. Kalau kerisauan, saya dapat rasakan kerisauan Ustaz mengenai keadaan yang berlaku dan bagaimanakah sepatutnya umat Islam react. Seolah kerisauan itu seumpama bagaimana umat Islam melihat bila berlakunya satu perjanjian yang hampir sama di dalam Camp David. Adakah ia mempunyai satu situasi yang lebih kurang sama? Bagaimana pandangan Ustaz? Camp David satu perjanjian yang sudah lama, tapi hari ini kita itu satu contoh dan model bagaimana Mesir dikekang, dikerdilkan peranan dia dan sebagainya sampai hari ini. Bukan harilah sampai mana dia tak mampu menjadi, walaupun saiz dia besar, dia tak mampu menjadi kuasa umat Islam yang hebat, mewakili umat Islam, sebab dia dikekang, sebab dia berada berjiran dengan Israel. Jadi itu Camp David. Jadi kita tengok model yang sama. Sebab itu saya tengok kita kena faham politik antarabangsa ni secara menyeluruh, dapat melihat, membanding dan kias dan seumpamanya, kita dapat faham bahawa satu plan yang sedang berlaku begitu besar. Saya rasa sekarang tidak ada model sebagai plan Camp David lagi. Camp David ada dua pihak, Arab dan Israel. Sekarang model yang ada dalam model Trump, ada Israel sahaja. Bila Trump mengumumkan plan damai Timur Tengah, tidak ada pihak Arab ataupun Palestin. Amerika dengan Israel ada plan untuk Timur Tengah. Mereka yang akan plan, cadang dan execute. Kita menonton sahaja. This is the danger of the recent development. Itu satu keadaan yang di mana seolah-olah Israel menunjukkan taring dan rupa wajah yang sebenar berbanding daripada keadaannya di Camp David. Dan mungkin kita boleh lihat di penghujung ini bagaimanakah kerjasama secara politik dan juga ekonomi dan juga secara menyeluruh di kalangan negara-negara umat Islam, terutamanya di Arab, yang mungkin Cik Muslim boleh simpulkan. Yang ada sekarang situasi huru-hara di Timur Tengah dan negara-negara Arab. Yang ada tak ada. Arab League tak berjaya panggil ijtima' majlis. Mereka tak berjaya bertemu juga. Jadi situasi kita sangat susah. Yang kita harap adalah negara-negara yang masih ada kuasa dan misi di Timur Tengah kerjasama dan mewujudkan satu plan untuk umat Islam, untuk umat Islam kerjasama dan membantu each other dan mempertahankan apa yang masih ada. Kita masih haraplah, masih ada harapan Turki, Iran, Mesir dan negara-negara Islam yang di Timur Tengah kerjasama dengan negara-negara Islam di sini, Malaysia, Indonesia, untuk masa di hadapan. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang, kerjasama ini tidak ada, unfortunately.
Jadi bagaimana pandangan Ustaz Ullah? Adakah Malaysia mampu memainkan peranan yang sekarang ni sudah hilang di kalangan rantau Arab tersebut? Kita harap ada peranan. Kita sentiasa mendorong supaya Malaysia boleh memain peranan tertentu pada skala, pada saiz yang sesuai dengan Malaysia. Sebab itu kita suka Malaysia berbaik dengan Turki, suka Malaysia berbaik dengan Qatar, suka Malaysia membina kekuatan melalui rakan-rakan gini. Tapi ialah kita tahu Malaysia sekarang pun berada di nyawa-nyawa ikan juga. Dan maknanya sebab itulah kita pada usaha kita dan doa kita, kita harap kita dapat melepasi krisis yang dilalui oleh negara kita sekarang dengan tenang, dengan bijaksana, dan dapat menyeberangi situasi ini kepada situasi yang lebih baik ataupun keadaan yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi kita perlukan kestabilan, dan daripada kestabilan ini kita juga perlu pemikiran yang luar kotak lah daripada pemimpin-pemimpin umat Islam di Malaysia ini. Jadi kita, kalaulah mereka masih lagi membawa baggage ataupun membawa persengketaan yang lama ataupun pemikiran-pemikiran yang lapuk yang tak sesuai lagi, saya fikir kita pun akan depan dengan masalah. Jadi seruan saya lah supaya mereka sebenarnya balik pada Islam lah. Yes. Itulah kesimpulan. Kita baliklah pada Islam. Cukup-cukuplah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel, Ustaz Abdullah Zaid bersama dengan Encik Muslim Imran, kerana dapat bersama dengan kita membincangkan mengenai Deal of the Century yang cukup menunjukkan satu pengkhianatan kepada umat Islam dan kemanusiaan keseluruhannya. Dan itulah satu kesimpulan dan gambaran yang kita boleh faham mengenai isu yang cukup krusial kepada umat Islam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam Global Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita